Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah cikgu nak buat sedikit rakaman untuk kelas. Sepatutnya kita ada kelas pada hari Jumaat, hari Selasa. Tapi Allah izin ada mesyuarat kerana untuk persiapan nak masukkan pelajar baru, bincang tentang cuti raya haji dan sebagainya. Jadi agak urgent lah. Jadi cikgu rakamkan dulu supaya kita semua boleh tengok rakaman ni. Cikgu nak tunjuk contoh pengiraan keanjalan. Contoh pengiraan keanjalan. Jadi kalau mungkin yang sebelum ni kita belajar tentang konsep keanjalan, masa bila penting tentang keanjalan ni, juga mungkin formula. Kita dah bagi formula untuk pengiraan keanjalan. Cuma dia kadang-kadang ada soalan yang direct, yang kita boleh guna straight formula yang kita hafal ataupun yang kita faham. Tapi kadang-kadang ada formula yang dia ada soalan yang agak rumit. Nanti juga nak tunjuk contoh bagaimana kita nak mengira keanjalan. Jadi juga tunjuk contoh. Jadi kalau formula, kalau kita masih ingat lagi formula, kalau tengok formula keanjalan, ambil warna hitam ya. Jadi ingat lagi formula keanjalan, maknanya ED, elasticity of demand, kalau penawaran ES lah, sama dengan peratus perubahan kuantiti bagi dengan peratus perubahan harga. Kita sebut itu kan, sepatutnya Q quantity, harga P lah price. Tapi saja kita ambil Q per H supaya kita senang ingat. Queen riding a horse. Jadi maknanya Q di atas, H di bawah. Kadang-kadang kita keliru. Daripada formula ni boleh dikembangkan. Ini formula asas dia. Boleh dikembangkan kepada mana Q1 tolak Q0 bagi dengan Q0 kali dengan 100. Per tu makna bahagilah. Kita boleh maknanya bahagi P1 tolak P0 bahagi dengan P0 kali dengan 100. Okey. Jadi kita boleh potong lah. Maknanya kita potong lah sebab sama kan. Belajar algebra. Ini kita akan dapat formula nanti yang diringkaskan, dia akan jadi ED sama dengan Q1 tolak Q0 per dengan Q0 bahagi dengan P1 tolak P0 per dengan P0. Jadi kita tukar jadi darab Q1 tolak Q0 per dengan Q0 darab dengan terbalikkan. Jadi bila kita nak kira pecahan, bila bahagi tukar darab dia akan terbalik. Jadi P0 di atas, P1 tolak P0 di bawah. Inilah formula yang kita akan gunakan dalam kebanyakan pengiraan keanjalan, sama ada penawaran ataupun permintaan. Formula asasnya gini. Okay, ini satu formula. Kita ulang kaji sikit. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada macam mana kita nak gunakan formula. Okey. Kita bagi satu contoh soalan. Contoh soalan, katakan dia bagi keluk. Kalau dia katakan kalau permintaan ambil warna lain lah. Kita ambil warna biru. Katakan daripada 14, harga turun kepada 10. Jadi kuantiti meningkat daripada 60, meningkat kepada 120.
Jadi ini soalan direct. Dia bagi perubahan. Harga turun daripada 14 kepada 10. Hukum permintaan menyatakan bila harga turun, harga rendah, kuantiti yang diminta akan bertambah. Jadi bertambah daripada 60 ke 120. Dia suruh kita kira berapa ganjaran permintaan. Kalau formula jenis kita terus ambil. Pertama kita kena make sure dulu. Dalam keluk ni yang mana P1, mana Q1, mana tu Q0. Q0 harga asal 14 kan. Mananya P0 harga asal H0. Harganya asalnya 14, ni H0 naik kepada H1 iaitu 10 ringgit. Kuantiti bertambah daripada Q0 kepada Q1. Okay, nah? Jadi maknanya yang ni yang paling penting kita nak kenal pasti dulu yang mana H0, yang mana Q0, A1 dan sebagainya. Baru kita pergi pada formula yang maknanya ED sama dengan H di atas apa dia? Queen di atas Q0, Q1 tolak Q0 bagi dengan Q0 kali dengan ni kita ambil formula yang dah diringkaskan tadi. Mana P0 di atas P1 tolak P0. Ini kita masukkan nilai. Q1 berapa? Q1-nya mana Q1? Ini Q1. Okay, Q1 maknanya berapa? 120 tolak 60 per dengan 60. Q0 adalah 60. Kali dengan P0. P0 harga asal 14. Bahagi dengan harga baru 10 tolak 14. Jadi kita akan dapat 120 tolak 60, kita akan dapat 60 per 60 kali dengan 14 per dengan negatif 4 dengan. Jadi kita tahu hubungan dalam hukum permintaan, hubungan harga dan kuantiti adalah hubungan yang sungsang. Maknanya apa? Kita kira nanti kita akan dapat jawapan dia negatif lah sebab hubungan dia negatif. Okay. Jadi 60 bagi tolak apa? 60 dapat 1. 1 kali berapa pun dapat nombor yang sama lah. Jadi kita boleh abaikan ini. Ini 14 per 4. Jadi kalau 14 per 4 kita bagi dengan 2 dapat 7 per 2. Ataupun sama dapat, kita akan dapat negatif berapa? 3, 1 per 2. Ini kalau tak reti kira ni kena ulang kaji balik lah. Matematik dia kata dekatan 2. 7 per 2 sama dengan 3, negatif 3, 1 per 2. Tapi cikgu sebut hari itu bila dalam pengiraan ganjaran kita abaikan negatif. Jadi kita akan dapat jawapan dia ED sama dengan 3, 1 per 2. Okey ya. Jadi bila ini menggambarkan maknanya ni keanjaran dia tinggi. Lebih daripada 1 dia keanjan. Kalau 1 dia panggil anjan unity. Kalau kurang daripada 1 dapat 1 per 2 ke 3 per 4 ke ataupun yang 0.2, 0.5 dan sebagainya. Kurang daripada 1 dia kira tidak anjan. Okay, ini untuk soalan yang mudah lah. Sebab apa dia tanya direct. Dia bagi perubahan harga dan perubahan kuantiti. Kemudian dia suruh kita kira. Okay. Ini mungkin agak mudah. Tapi kadang-kadang dia keluar soalan yang agak maknanya yang agak berbelit-belit sikit lah kan. Contohnya dia akan bagi soalan. Okey, kita clearkan dulu. Sekarang ni dia kata, sekarang ni soalan dia bagi, keanjaran dia bagi, sekejaplah. ED sama dengan 3. Okey. ED sama dengan 3. Dia dah bagi dah keanjaran. 3. Maknanya anjal. Dia kata harga pakaian meningkat daripada 10 ke 12. Maknanya kita kata H ni dia meningkat. Dia meningkat daripada
daripada maknanya 10 kepada 12. Kepada 12. Maknanya apa? Kita tanda ayat ni maknanya H0, ni H1. Nanti kita ingat ayat lah. Kemudian ganjaran harga adalah 3. Kenaikan ataupun berkadang dia buat 3.0, jangan pening ya. 3.0 tu 3 lah. Kenaikan harga pakaian daripada 10 kepada 12 akan meningkatkan jumlah penawaran pakaian daripada 1000 unit. Jadi dia kata Q akan meningkat juga. Ini hukum bukan menurun lah. Kan? Ganjaran penawaran. Oh ni silap ni. Cikgu silap ambil. Tak apa. Dia sebenarnya soalan keanjalan penawaran. Tak ada masalah. Kita ganti ya. Kita gantikan dengan S. Kan? Tak apa. Sebab apa? Ganjaran permintaan dan penawaran formula dia sama. Cuma secara relatifnya kalau keanjalan penawaran lebih mudah lah. Sebab biasanya dia akan dapat positif. Dia akan dapat positif. Lagi juga begitu tunjuk soalan, contoh soalan yang negatif. Untuk permintaan. Kan ni kita ambil penawaran dulu tak apa. Tak ada masalah. Jadi Q meningkat daripada 1000 kepada berapa? Mana Q0 sama dengan 1000. Q1, ni yang kita tahu, kita tak tahu. Kita tak tahu apa, kita letak X. Okey, okay, soalan ni kita ambil pada formula. Maknanya E, sekarang ni ES lah. Sama dengan maknanya Q1 tolak Q0 per dengan Q0 kali dengan P1 per dengan P0 per dengan P1 tolak P0. Okey. Jadi ES sama dengan Q1, kerana ES kita tahu. Kita tak tulis ES lah. Dia bagilah. Maknanya ES adalah 3. Maknanya 3. Dia bagilah. Kita dah dapat. Kemudian Q1 sama dengan apa tadi? Q1X kita tak tahu. Tolak dengan Q0 kita tahu 1000. Per dengan Q0 1000. Kali dengan P0 kita tahu. Ataupun P0 tu H0 lah. Harga kosong adalah 10. Jangan keliru pula. P. Dia formula asal dia P lah. Cuma cikgu dengan tinggi H takut kita keliru. Yang mana satu di atas, yang mana satu di bawah. Jadi H0 sama dengan 10 per dengan 12 tolak 10. Jadi kita ni ringkas guna sistem algebra biasa. Mana 3 sama dengan X tolak 1000 per dengan 1000. Dan kali dengan 10 per 2. Ataupun kita potonglah jadi 5 lah ni. Kan? Maknanya 5 lah. Sudah kan? Jadi 3 sama dengan 5 bawa sebelah. Jadi darab jadi bahagi. 3/5. X tolak 1000 per dengan 1000. Okey lah. Okey. Jadi kita ambil warna lain pula takut. Saya nak rapat sikit. 3/5 sama dengan, okey, sekejap. Sekarang ni 1000 bahagi bawa sebelah dia akan jadi darab. Jadi kali dengan 1000. Sama dengan X tolak 1000. Jadi 3/5 darab 1000 apa? Kita boleh 51. Ni 42. 200. Kan dapat 200 kali 3 dapat 6. 600. Dapat 600. Sama dengan X tolak 1000. Jadi X
kekalkan sebab dia dah positif dah. Yang negatif 1000 kita bawa sebelah dia akan jadi positif. Jadi 600. Okey kita cukup ruang ni. Tulis kat sebelah ni lah. Jadi maknanya kita akan dapat 600 tambah 1000 tambah 600 sama dengan X. Jadi X sama dengan 1600. Okey Jadi ingat soalan ni dia bagikan jalan, dia bagi maklumat tentang perubahan harga, cuma kuantiti dia bagi Q0. Q1 dia kita tak tahu apa. Jadi kita kena kira berapa Q1. Q1 kita dapat kira-kira dapat 1600. Okey, macam mana kita nak semak jawapan kita ni betul ke salah? Cara sepintas lalu. Balik pada hukum penawaran, makin tinggi harga, makin tinggi penawaran. Kalau harga meningkat 10 ke 12, kuantiti mesti meningkat 1000 ke atas lah. Q1 mesti lebih pada 1000. Dapat 1600 ni okey lah. Okey, ni penawaran. Sebab cikgu ambil dalam soalan yang laptop cikgu ni. Dia kira penawaran. Okay, sekarang ni, cikgu nak bagi contoh permintaan pula. Jangan pening pula. Penawaran, permintaan, pengiraan ganjalan dia sama aja. Okey. Cikgu bagi contoh lah. Katakan dia kata ED sama dengan katakan ED sama dengan 2. Dia bagi ganjalan sama dengan 2. Katakan barang tu harga dia meningkat. Harga meningkat, H0 katakan, H0 dia katakan RM4. Naik kepada H1 iaitu naik RM5. Jadi kalau H0, H ataupun P lah. Yang keliru P. P0, P1. Price kalau kita ambil. Okey, sekarang ni harga meningkat daripada RM4 kepada RM5. Jadi Q0 dan Q1 berapa pula? Mestilah. Kalau Q0, maknanya kalau harga meningkat, kuantiti diminta akan berkurang. Katakan Q0 sama dengan, katakan asalnya adalah 40. Katakan 100 lah. Okey. Sekarang ni soalan dia berapa Q1? Yang ni kita nak cari ni. Q1 berapa? Jadi kadang soalan dia keluar macam tu. Dia bagi ganjalan, dia bagi maklumat tentang perubahan harga, dia bagi maklumat tentang kuantiti asal, dia suruh kita cari kuantiti yang baru, Q1. Okey, balik pada hukum permintaan, Q1 mesti kurang daripada 100. Kalau dia lebih daripada 100, kira memang salah lah, pengiraan kita salah. Okey, kali ni kita balik pada formula. ED sama dengan Q1 tolak Q0 per dengan Q0 kali dengan P. P0 per dengan P1 tolak P0. Guna P ke guna H? Tak ada masalah. Katakan kita guna H lah. Nak ingat kan? Kalau boleh. H1 dengan H0. Okey, sekarang ni kita masukkan nilai. ED dia bagi dah 2. 2 sama dengan Q1 dia bagi. Dia tak bagi, kita letak X. Kemudian Q0 100. Dengan 100. Kali dengan H0 4. Dengan 5 tolak 4. Okey. Ingat dalam pengiraan ganjalan, kita akan permintaan kita kira-kira kita akan dapat negatif dan kita abaikan negatif. Kalau soalan keluar macam ni, kita nak kena letak balik negatif dia. Kan? Sebab dalam pengiraan kita dapat negatif, cuma kita abaikan negatif. Sebab dalam pengiraan ganjalan dia tak perlu pada negatif. Jadi kita abaikan. Tapi bila dia bagi soalan macam ni, kita kena masuk balik nilai negatif 2 tu. Supaya bila kita kira reverse nanti kita akan dapat X tu sebenarnya berapa. Okey.
Sekarang ni kita buat negatif 2 sama dengan X tolak 100 per dengan 100 kali dengan 4 per 1. 4 per 1, 4 lah. Masalah apa? Buah dia tak payah pening-pening kepala. Ya. Jadi 4 bawah sebelah jadi bahagi negatif 2 per 4 sama dengan X tolak 100 per dengan 100. Dapat negatif 1 per 2. Okay, kita ke kiri pula. Kita sambung sini ya. Jadi negatif 1 per 2 sama dengan X tolak 100 per 100. Okey, yang ni 100 ni. 100 ni kita bawa ke sebelah. Bahagi jadi darab. Maknanya negatif 1 per 2 kali dengan 100. Sama dengan X tolak 100. Maknanya apa? Kira-kira dapat negatif 50 lah. Nak jaga ruang gitu. Sekejap lah, cikgu line terputus sekejap. Ya. Line phone terputus. Okey, nampak tak cara pengiraan tadi ya? Okey. Share balik. Padam pula. Dah save lah. Cikgu pengiraan, cikgu guna handphone lah. Jadi berapa tadi? Siapa ingat maknanya kita akan dapat makna negatif. Kita akan dapat negatif 50 kan. Kau ingat yang tadi dah. Negatif 50 sama dengan X per tolak 100. Jadi X sama dengan negatif 50 tambah dengan 100. Sebab negatif 100 bawa sudah dia jadi positif. Jadi X sama dengan 50. Ya. X sama dengan 50. Okey. Okey lah. Okey, balik. Jadi itu contoh pengiraan lah. Contoh pengiraan. Jadi kita jangan andaikan semua soalan tu soalan yang direct saja. Ada masa dia bagi dalam bentuk yang kita nak kena gunakan kemahiran dalam algebra atau rumus ni. Ini contoh. Jadi nanti juga akan bagi lagi soalan-soalan lain. Kita boleh cuba kira. Kalau ada apa boleh tanya dalam grup WhatsApp. Elok tanya dalam grup lah. Kawan-kawan pun boleh tengok sekali. Dan nanti juga akan bagi, kita dah habis dah tajuk pasaran ni, cikgu akan bagi ujian. Ujian ni markah ni kita akan masuk dalam ASIS lah. Yang belajar puteri dah buat dah. Jadi cikgu akan bagi nanti, cikgu bagi tempoh lah, kita boleh pilih bila-bila masa kita nak jawab. Dan cikgu akan nampak lah, cikgu akan tahu lah siapa yang jawab, siapa tak jawab. Jadi kalau boleh semua pastikan jawab. Okay, itulah contoh pengiraan. InsyaAllah nanti cikgu akan bagi soalan-soalan lain, kita boleh tengok. Dan kita cuba latih buat. Dan kalau kita ada buku latih sendiri, kita boleh cuba. Kalau ada soalan apa, boleh tanya kepada cikgu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.